Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi perkongsian berkaitan dengan tajuk Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Untuk perkongsian kali ini ada 4 perkara penting yang akan dibahaskan. Yang pertama ialah sifat-sifat yang wajib dijauhi berserta dengan dalil. Yang kedua, pandangan ulama berkaitan dengan perkara ini serta situasi pengecualian. Asalnya perkara itu dilarang tetapi ada tempat-tempat yang dikecualikan. Sebab apa? Itu akan kita ketahui. Kemudian yang ketiga, dalam pembahasan ini juga ada perkongsian berkaitan dengan cara mengatasi sifat-sifat tertentu yang buruk agar kita tidak termasuk dalam golongan yang mempunyai sifat tersebut. Kemudian yang keempat, keperluan untuk menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Itulah 4 perkara yang merupakan perkongsian ataupun pembahasan dalam bahagian yang kedua di bawah tajuk Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar yang melibatkan muka surat 89 sehinggalah muka surat 91 insya-Allah. Seperti mana dalam pembahasan yang pertama yang lalu, kita terhenti pada isi yang keempat. Untuk bahagian yang kedua ini, kita sambung dengan isi yang kelima yang ada dalam tajuk tersebut. Isi yang kelima ialah berkisar tentang al-umurul lati yajibu an yatakhalla anhal insan. Perkara-perkara yang wajib seseorang manusia itu jauhinya. Yatakhalla makna menjauhi sifat-sifat tersebut ataupun perkara-perkara tersebut. Apa dia? Ada berapa semua? Ada 6 sifat yang perlu kita jauhi yang dinyatakan dalam buku kamu. Yang pertama an-namimah. Yang kedua al-ghibah. Namimah ni makna adu domba ataupun menjadi batu api. Kemudian al-ghibah mengumpat. Kemudian ada sifat yang buruk al-kibr, takabur. Kemudian ada sifat ujub, bermegah dengan amalan. Kemudian al-hasad, dengki. Kemudian al-mira, berdebat ataupun berbantah-bantah dalam perdebatan. Itulah 6 sifat yang perlu dijauhi. Dan untuk peperiksaan sekurang-kurangnya kamu hafal 4 sifat ini. Sifat-sifat yang perlu dijauhi ataupun al-umur. Dia gunakan perkataan al-umur, perkara-perkara yang perlu dijauhi ataupun kita hindari daripada sikap ataupun sifat tersebut. Okey, kita mulakan yang pertama, an-namimah. Isi yang pertama dalam tajuk namimah ini ialah ta'rif dia. Apa dia namimah? Jawapan dia ialah hiya naqlul kalamin nas ba'duhum ila ba'din. Naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'd. Iaitu memindahkan ataupun menyebarkan kata-kata manusia sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain. Maknanya kita sebarkan kata-kata, kita dengar kata-kata orang memperkatakan berkaitan dengan orang, kita sebarkan apa yang kita dengar tentang percakapan orang tersebut. Tujuan dia apa? Ala wajhil ifsadi bainahum, dalam bentuk untuk merosakkan hubungan di antara mereka, di antara manusia tadi. Itu barulah nama dia namimah. Bahasa mudah dia jadi batu api ataupun adu domba. Kita kata, hang nak tahu tak kawan hang tadi kata kat hang macam ni. Itu nama dia mengadu domba, yang mana kita tahu bahawa sekiranya cerita itu sampai ataupun tersebar menjadi penyebab kepada
terputusnya hubungan ataupun berlakunya pergaduhan, ya. Itu nama dia an-namimah, iaitu kita menyebar luas percakapan manusia di kalangan mereka bertujuan untuk ataupun dalam bentuk untuk merosakkan hubungan sesama mereka, ya. Qala Nawawi, ini pendapat Imam Nawawi yang memberikan definisi namimah ialah ibsya'us syarri wa hadkur aradi. Itu nama dia namimah, iaitu menyebarkan rahsia. Perkara itu sepatutnya rahsia tetapi disebarkan. Itu nama dia namimah di sisi Imam Nawawi. Dan juga menjatuhkan maruah, ya, ataupun mencabul kehormatan ataupun maruah seseorang. Disebarkan cerita tu, orang tu dapat malu, dapat terbuka aib dia dan juga maruah dia jatuh. Itu jika sedemikian, itulah yang dinamakan namimah pada Imam Nawawi. Okey, seterusnya ada sedikit isu di sini yang dibawa oleh Imam Nawawi. Man humilat ilaihi namimah, sesiapa yang dibawa kepadanya sesuatu cerita dalam bentuk namimah tadi, apa yang perlu dia buat? Lazimahu sittata umurin. Dia perlu melakukan akan 6 perkara ini. Siapa yang sampai kepadanya percakapan berkaitan dengan manusia yang dalam bentuk tak elok, dia kena buat 6 perkara ini. Apa dia? Ini penting ni. Yang pertama, dia kena buat alla yusaddiqal namam. Bahwasanya dia tidak membenarkan orang yang membawa cerita tersebut. Cerita yang tak elok tadi. Mestilah dia mengambil pendirian, tidak membenarkan ataupun tidak mengakui cerita tersebut. Jangan dia tokok tambah lagi, ya, memberi semangat pada orang tu untuk menyebarluaskan lagi cerita tu. Itu tak boleh. Perkara kedua yang mesti dilakukan, ayyanhahu an zalik. Orang yang sampai kepada dia berkaitan dengan adu domba tadi, dia mesti cegah ataupun melarang orang tersebut daripada melakukan perkara tersebut. Dia kata, jangan duk cerita macam tu. Kita kata macam tu, ya. Kita tegaskan bahawa perkara itu adalah perkara yang tak boleh dilakukan. Kemudian dia mesti zahirkan ayyabghadahu, ya. Bahawa dia mesti menzahirkan kemarahannya terhadap orang tersebut yang membawa cerita namimah tadi. Kemudian seterusnya yang keempat yang perlu dia lakukan, alla yazunna bil manqul anhu bisu. Bahwasanya dia tidak menaruh sangkaan buruk terhadap orang yang diceritakan tentangnya. Contohnya cerita tentang A. Jadi bila dia dengar cerita tentang A, orang yang mendengar tu hendaklah tidak menaruh sangkaan buruk terhadap orang yang diceritakan tentangnya, iaitu A tadi. Ya. Kemudian yang kelima, alla yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassus. Bahwasanya apa cerita yang dia dengar tadi berkaitan dengan orang tu tidak mendorong dia untuk melakukan pengintipan. Betul ke orang ni cerita, kita kata, kita pun buat intipan ataupun membuat tajassus, ya. Tajassus ni makna menyelidik secara lebih detail, ya. Tajassus secara intipan ke, korek rahsia dia ke. Itu tidak, mestilah kita tidak melakukan perkara tersebut. Dan yang terakhir yang perlu kita lakukan juga, iaitu alla yahkin namimah anhu. Alla yahkiya an-namimata anhu. Bahwasanya dia tidak menceritakan pula cerita yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dia dengar, dia tahu suatu cerita dengan yang diceritakan oleh namam tadi, pengadu domba tadi, kemudian dia pula sebarkan cerita tu. Itu tak boleh dilakukan, ya. Itulah 6 perkara yang mesti dilakukan oleh seseorang yang sampai kepadanya berkaitan dengan namimah, iaitu kata-kata yang boleh merosakkan hubungan di kalangan manusia.
Berkaitan dengan pembahasan namimah juga, masih lagi tajuk namimah ya. Apakah hukum ya? Isinya seterusnya ialah apakah hukum namimah? Sudah tentulah qad harrama syari'u an-namimata ya. Sesungguhnya syari' iaitu Allah dan juga Rasul mengharamkan namimah. Maka hukum dia adalah haram. Apa sebab pengharaman tersebut? Ini tu illah ataupun sebab juga penting untuk kamu ambil perhatian. Lima yatarattabu 'alaiha minal fasad kerana akan tercetus melalui perkara namimah ini kerosakan ataupun perkara-perkara yang tak elok akan berlaku ya. Oleh demikian berdasarkan hadis Rasul SAW, la yadkhulul jannata an-namam ya, tidak akan masuk ke dalam syurga orang yang menjadi batu api ataupun pengadu domba ya. Berdasarkan hadis ini itulah hukumnya, iaitu haram ya, kepada melakukan aktiviti mengadu domba ataupun menjadi batu api ya, an-namimah. Namun begitu ada pengecualian ya. Di sini waqad dalam buku kamu dia ada cerita waqad ajaza syari'u an-namimata. Dia kata sesungguhnya telah syari' iaitu Allah dan juga Rasul mengharuskan mengadu domba ataupun menceritakan keburukan orang apabila iza da'at ilaiha al-hajatu wal maslahah. Apabila terdapat keperluan dan juga kepentingan yang utama. Ya. Bila ada keperluan yang mendesak dan juga kepentingan tertentu, maka diharuskan oleh syarak. Apa contohnya? Al-misal, contohnya ialah iza alimta sakhsan. Apabila kamu mengetahui berkaitan dengan seseorang, yuridu batsya bil akhar, melakukan kejahatan dengan orang lain, melakukan kekerasan terhadap orang lain, maka ketika itu bila kita tahu perkara tersebut, fala mani'a min ikhbaril akhar liya'khuza hazrahu, maka ketika itu tidak menjadi apa-apa halangan untuk memberitahu orang lain agar orang lain dapat mengambil waspada ataupun berhati-hati dengan orang yang berniat jahat tersebut. Jadi kita ceritakan tentang seseorang yang berniat jahat tersebut kepada orang lain, tujuan dia adalah untuk mereka berwaspada ataupun berhati-hati. Dalam keadaan ini diharuskan oleh syarak kerana terdapat keperluan dan kepentingan yang perlu dipelihara. Okey, seterusnya sifat yang kedua yang perlu kita jauhi daripada diri kita ialah al-ghibah. Ghibah dalam bahasa Melayu kita mengumpatlah ya, mengumpat ataupun bahasa sekarang gosip lah dan sebagainya tu. Apa dia yang dinamakan ghibah tadi? Wahiya zikruka akhaka bima yakrahuhu walau kana fihi aw hatta bihudurihi. Kamu menyebut berkaitan dengan saudara kamu dengan apa sebutan kita tu, perkara yang ia tidak sukai. Kita sebut berkaitan dengan saudara kita. Saudara kita tu maksudnya sama umat Islam dengan perkara yang dia tak suka, sekalipun perkara tu memang ada pada dia. Perkara yang dia tak suka tu memang berlaku, memang ada pada dia. Ataupun hatta bihudurihi, sekalipun orang yang kita kata tu ada bersama kita, ya? Dia berada di hadapan kita, juga dinamakan ghibah. Ghibah ni cerita perkara yang tidak disukai oleh saudara kita, rakan kita ke, kawan kita ke, walaupun cerita tu memang berlaku kat dia, memang benar, ataupun dia memang ada di depan kita. Kita cerita itu nama dia ghibah. Ini berdasarkan kepada hadis Rasul SAW. Satu hari Rasulullah su'ila, ya, ditanya, ara'aita in kana fi akhi ma zakartu. Apa pendapat kamu wahai Rasulullah? Apa pandangan kamu wahai Rasulullah sekiranya
apa yang aku sebut tu memang ada pada saudaraku. Itu ditanya oleh Rasulullah. Maka Rasulullah pun jawab, in kana fihi faqad aghtabtah. Sekiranya perkara tu memang ada, keburukan tu memang ada pada saudara kamu, sesungguhnya kamu telah ghibah ataupun kamu telah mengumpat ia. Wa illam yakun fih, sekiranya tidak seperti mana kamu katakan, faqad bahattah, sesungguhnya kamu telah mendustai ataupun menipu. Jadi dua kategori ini semua akan berlaku sekiranya kita melakukan ghibah, na'udzubillah, ya. Sekiranya perkara tu memang betul ada, tapi dia tak suka, itu nama dia mengumpat. Ataupun sekiranya perkara tu tiada, kita ada-adakan, itu nama dia bahtah, iaitu penipuan, ya. Penipuan. Masih lagi berkaitan dengan ghibah, isi seterusnya ialah bentuk-bentuk ghibah, wujuhul ghibah. Ghibah ni berlaku macam mana? Qad takunu bil kalam, ini yang pertama, kadang-kadang dia berlaku secara percakapan, cerita kita. Kita cerita keburukan kawan kita, keburukan siapa-siapa, itu nama dia ghibah. Ataupun waqad takunu bi ghairihi. Kadang-kadang ghibah juga boleh berlaku dengan bentuk selain daripada percakapan. Apa contohnya? Apa bentuknya selain daripada percakapan? Contohnya bil isyarah. Menggunakan isyarat. Memek muka contohnya. Kita tak suka kita buat memek muka. Jadi itu juga dinamakan ghibah. Ataupun bitaklid, ataupun kita mengikut kelakuan dia. Capik contohnya, kita buat capik-capik. Itu juga ghibah. Au ma syabahu, ataupun seumpamanya. Apa saja bentuk-bentuk yang boleh menyebabkan orang lain tak suka, itu nama dia ghibah. Seterusnya isi yang berkaitan dengan ghibah ialah hukum hakam berkaitan dengan ghibah. Ahkamul ghibah. Kama tuharrimul ghibatu 'alal mughtab, seperti mana diharamkan mengumpat itu ke atas orang yang mengumpat. Orang yang mengumpat tu, perbuatan mengumpat itu haram. Begitu juga diharamkan ke atas pendengar umpatan tu. Orang yang mendengar, orang al-mughtab tadi mengumpat, orang yang mengumpat tadi, kita ada sama dia, kita dengar. Maka hukumnya turut haram. Orang yang mendengar juga, hukum dia haram seperti mana orang yang melakukan umpatan tersebut. Apa yang perlu dia buat? Yajibu 'ala sami'u ayyanha al-mughtaba. Maka wajib ke atas pendengar, orang yang mendengar umpatan tadi, melarang orang yang mengumpat tersebut. Ataupun dia tak boleh larang, dia tinggalkan majlis. Ataupun tinggalkan orang yang sedang mengumpat itu. Jadi itulah tindakan yang perlu dilakukan oleh pendengar. Seterusnya, seperti mana dalam bab namimah tadi, ada pengecualian dalam perkara tertentu. Begitu juga ghibah. Al-ghibatu tubahu. Ghibah ataupun mengumpat diharuskan pada keadaan-keadaan yang membawa kepada kepentingan umum, kepentingan yang kuat, limaslahatin, untuk kepentingan tertentu. Apa kepentingan tu? Contohnya ialah at-tazallum. Orang yang dizalimi. Orang yang sedang dizalimi boleh menceritakan tentang kezaliman orang yang zalim. Keburukan orang yang zalim tu dia cerita. Itu dibolehkan, diharuskan supaya macam tadi juga, kerana supaya orang yang melakukan kezaliman tu, orang tahu bahawa dia adalah seorang yang zalim, dan orang boleh jauhi diri dia, ataupun penguasa boleh mengambil tindakan kepada dia. Seterusnya kedua, yang dinamakan maslahah juga, yang mengharuskan mengumpat, ialah memohon pertolongan. Al-istighasatu ala taghyir munkar. Memohon pertolongan untuk mengubah kemungkaran yang dilakukan oleh orang yang kita umpat tadi. Diharuskan, boleh. Kita cerita tentang orang tu kuat mencuri. Kita minta tolong seseorang, kita cerita orang ni kuat curi. Cuba boleh ubah
perangai dia dan sebagainya. Ya. Boleh istighasah, meminta pertolongan. Dan yang ketiga yang diharuskan juga ialah at-ta'rif. Ta'rif ni maksudnya kita memperkenalkan dia. Orang tak kenal melainkan dengan nama yang dia tak suka tu. Contohnya nama yang dia tak suka pada orang gelar dia capik. Tapi hanya cara tu sahaja boleh orang tersebut dikenali. Maka ketika tu diharuskan. Ya. Ada lagi tempat-tempat lain yang dalam kitab dia sebut 6 ya. Al-ghibatu laisa bisit laisa azmu apa kata syair tu, al-ghibatu laisa bizammin fi sittatin ya. Mengumpat itu bukanlah sesuatu yang terkecil pada 6 tempat. Di dalam buku kamu dia sebut 3 saja. Yang lain kamu boleh tengok apa tempat-tempat yang lain yang diharuskan mengumpat. Kemudian orang yang telah mengumpat tadi, apa yang perlu dia buat? La budda minat taubati. Dia mesti bertaubat daripada kelakuan mengumpatnya tu. Situasi yang pertama, fa iza alima man waqa'at alaihi al-ghibatu fala budda min afwihi. Sekiranya dia tahu siapa yang dia umpat tu, maka hendaklah dia memohon kemaafan. Itu situasi yang pertama kalau dia tahu. Sekiranya lam ya'lam, sekiranya dia tak tahu, fayakfil istighfar. Maka memadai dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perbuatan mengumpat tersebut. Itulah berkaitan dengan mengumpat. Seterusnya, sifat yang perlu kita jauhi yang ketiga ialah ujub. Ujub ni apa dia maksudnya? Ialah isti'zamul ibadah. Merasa megah. Merasa megah dengan ibadah yang dia lakukan. Itu nama dia ujub. Apa contoh dia? Ka'ay ya'jub al-alimu bi'ilmihi. Seperti seorang yang alim merasa megah dengan ilmu yang dia ada. Ataupun seorang abid, seorang ahli ibadah dengan ibadah yang dia lakukan. Dia rasa megah. Dia lupa bahawa perkara tersebut adalah kurniaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas dia menjadi ujub tadi, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kita rasa megah dengan ibadah kita, langsung tidak dikaitkan dengan pertolongan ataupun petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nama dia ujub. Apakah hukum ujub? Hukum dia sudah tentulah haram. Dan macam mana kita nak menghapuskan sifat ujub? Wa mimma yu'inul insanu ala daf'i, di antara perkara yang boleh membantu manusia untuk menghapuskan sifat ujub ialah an ya'lama annahu yufsidul amal. Bahawasanya dia mengetahui, dia tahu bahawasanya ujub tadi menghapuskan amalan. Dia buat amalan dah baik dah, tiba-tiba kalau ada ujub, amalan dia tu akan terhapus sia-sia ya. Jadi orang yang tahu perkara tersebut sudah tentu dia akan sedaya upaya menjauhi diri dia daripada sifat ujub. Kerana dia tidak mahu melakukan perkara yang sia-sia. Seterusnya sifat yang buruk yang keempat ialah al-kibr. Kibr makna takabur. Wa huwa batarul haqqi wa ghamtun nas. Iaitu menolak kebenaran dan memandang hina kepada manusia. Memandang hina manusia selain pada diri dia lah. Maknanya dia menolak kebenaran dan juga memandang hina orang lain. Itu nama dia kibr. Amma ayyakunal insanu sawbahu hasanan wa na'luhu nazifan falaysa minal kibri fi syai'in. Tapi kalau orang tu baju dia elok, baju dia cantik, dia pakai kasut yang bersih, itu penampilan itu bukanlah dinamakan
takabur, ya, sedikit pun tak dinamakan begitu. Jadi dalam syarak, takabur itu ialah kita menolak kebenaran dan memandang orang lain hina. Ya. Apa dalil yang menunjukkan bahawa al-kibru itu adalah haram? Berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala zarratin minal kibr. Tidak akan masuk syurga sesiapa yang dalam hatinya sekecil zarah daripada takabur. Na'udzubillah. Jadi moga-moga kita tak termasuk dalam golongan yang takabur. Seterusnya, sifat yang perlu kita jauhi yang kelima ialah al-hasad. Dengki. Kalau bahasa Melayu sebut dengki lah. Tapi telah dimelayukan, ya, hasad juga dipanggil. Apa makna hasad tadi? Huwa antamanna zawala ni'mati 'anil ghair. Iaitu kita mengharapkan lenyapnya nikmat daripada orang lain. Orang lain tu dapat nikmat, kita harap nikmat yang dikecapi oleh orang lain tu lenyap. Itu nama dia hasad. Amma iza tamanna ayyakuna lahu mislahu ayyakuna lahu misluha fala ba'sa bihi fahuwa ghabtah. Tapi kalau kita mengharapkan nikmat seperti mana orang tu dapat, contoh kejayaan, kita pun nak berjaya seperti dia, itu bukan nama dia hasad, tetapi nama dia ghibtah. Ghibtah ni diharuskan, ya? Dia bukanlah hasad. Hasad sahaja yang diharamkan ataupun yang perlu kita jauhi, iaitu kita mengharapkan nikmat yang dikecapi oleh orang lain tu lenyap daripadanya. Itu nama dia hasad. Apa dalil yang menunjukkan haramnya hasad ni? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, min syarri hasidin iza hasad. Rasulullah diajar oleh Allah SWT agar memohon kepada Allah berlindung daripada kejahatan orang yang dengki. Ya. Ketika dia hasad tu, kita berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila ada permohonan kepada Allah untuk kita berlindung daripada golongan yang hasad ini, sudah tentu perbuatan hasad adalah merupakan perkara yang tidak elok dan diharamkan dalam syarak. Begitu juga sabda Nabi SAW, jelas Rasulullah sebut, iyyakum wal hasad. Hendaklah kamu jauhi sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanati. Sesungguhnya hasad itu memakan perkara-perkara kebaikan, seperti mana ta'kulun naru al-khataba. Seperti mana api membakar kayu yang kering. Ya. Cepat. Ya. Jadi amalan kita, kebaikan kita akan cepat habis ataupun dimakan oleh sifat hasad tadi. Jadi sia-sia dan rugi. Kemudian macam mana kita nak menjauhi sifat ataupun sifat hasad tadi? Macam mana kita nak jauhi? Cara dia ialah ma'rifatul insan bil wa'in al-mutarattabi alaihi. Al-mutarattabi alaihi, ya. Iaitu mengetahui, seseorang manusia itu mengetahui tentang janji buruk, akibat yang buruk yang dia akan kecapi hasil daripada sifat hasad tersebut. Jadi semuanya terpulang ataupun asasnya kepada pengetahuan. Jadi pengetahuan ataupun ilmu ni amat penting dalam kehidupan kita supaya perkara-perkara buruk yang Allah janjikan kita dapat jauhi. Ya. Sifat yang terakhir yang perlu kita jauhi dalam kitab kamu, dia nyatakan di sini sadisan, iaitu yang keenam, al-mira'. Mira' ni apa dia maksud mira'? Ialah munaza'atul ghair fima yadda'i sawabahu. Iaitu membantah orang lain pada perkara yang dia dakwa kebenarannya. Orang tu cerita sesuatu, mengatakan ini benar, tiba-tiba kita bantah orang tersebut. Itu nama dia mira'. Kita berbantah-bantah ataupun berdebat. Tapi debat macam mana yang tak elok dia? Mahallu qawnihi mazmuman.
yang boleh perdebatan ataupun membantah-bantah itu tak elok ialah sekiranya iza kana litahqir ghairika. Apabila yang dikatakan tak elok itu ialah kerana tujuan dia untuk menghina orang lain. Itu tak elok. Kita nyatakan pendapat kita, kita perlekeh pendapat dia, tujuan dia supaya orang memandang hina kepada orang yang kita sanggah pendapat dia tu. Wa izhar, dan tujuan yang tak elok juga ialah menzahirkan kelebihan yang ada kepada kita. Itu kalau macam ni, kalau berbantah-bantah dalam bentuk macam tu, berdebat-debat dengan tujuan tersebut, maka itu dinama dia mira, yang dilarang ataupun diharamkan. Tapi kalau berbincang elok-elok, kita nyatakan pendapat, orang lain pun nyatakan pendapat dan kita mencari kesimpulan yang terbaik, itu tidak dilarang. Yang dilarang tadi al-mira. Ini berdasarkan kepada sabda Rasul SAW, hanya merupakan dalil menunjukkan mira ini tidak merupakan sifat yang tidak elok, perlu dijauhi. Ialah Rasulullah sebut qad yakunu ahadukum alhanu bi hujjatihi. Kadang-kadang Rasulullah kata di kalangan kamu ada orang yang lebih kuat hujahnya min sahibihi, berbanding saudaranya yang lain. Fa aqdi lahu, maka aku pun memberikan kemenangan ataupun menghukum berpihak kepada dia. Oleh kerana hujah dia kuat, maka Rasulullah akan berpihak kepada hujah yang kuat. Faman qadaitu lahu bi syai'in, sesiapanya aku hukum, aku berikan kemenangan kepadanya dengan berpihak kepadanya. Nabi menghukum berpihak kepada orang yang kuat hujah tadi. Fa innama qadaitu lahu bi qit'atin minan nar, sesungguhnya aku telah menghukum ataupun memberikan hukuman dengan api neraka. Dengan api neraka. Orang tu sebenarnya mendapat, walaupun dia dapat kemenangan, tapi kemenangan dia tu bersama dengan api neraka. Kerana dia berhujah bukan atas kebenaran, tetapi kerana kekuatan kata-kata dia, dia pandai pusing ceritakan dan sebagainya. Dengan hujah-hujah yang dia buat, maka Nabi memberikan ataupun keputusan Nabi adalah berpihak kepada dia. Tapi sebenarnya bukan macam tu. Maka Rasulullah pesan siap-siap di sini, siapa yang macam tu keadaan dia, sesungguhnya walaupun hukuman itu berpihak kepada dia, tetapi sebenarnya hukuman tersebut bersama dengan api neraka. Maka amaran Rasul falyakhuzha, kamu nak ambil ataupun falyad'uha, ataupun hendaklah kamu tinggalkan perkara tersebut. Kalau dia tahu memang perkara itu tak betul, hendaklah dia nyatakan bahawa perkara itu tidak benar, jangan meneruskan perkara tersebut sehinggakan berlakunya kemenangan yang tidak sepatutnya. Itu yang diperingatkan kepada Rasulullah berkaitan dengan mira, sifat berbantah-bantah. Kemudian yang terakhir dalam tajuk ini ialah tahalli bil fadail. Dalam buku kamu dia sebut ini merupakan perkara yang menjadi asas, iaitu at-tahalliyah ba'da takhalli. Tengok beza dia, ha dengan kha. Tahalli ni maksudnya kita perhiaskan diri kita dengan perkara yang baik. Manakala takhalli pula, takhalli maknanya kita membuang perkara-perkara yang tak elok di dalam diri kita. Fa iza takhallal insan, apabila seseorang manusia itu membuang segala sifat-sifat buruk dia, an adranihi, daripada kekotoran sifat buruk dia, apa yang perlu dia lakukan? Fa alaihi ba'da zalik ayyatahalla, maka hendaklah selepas itu dia menghiaskan diri dia dengan perkara-perkara ayyastazida, bahwasanya dia menambah dalam diri dia dengan perkara-perkara yang baik, wa yata'assa bi khairil khalqi ajma'in, dan dia mengikut apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sesiapa yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat.
Itulah yang perlu dilakukan selepas mana dia buang sifat-sifat yang buruk tadi. Dia mestilah tahalli. Ya. Tahalli dengan apa? Dengan menambahkan kebaikan, itu yang pertama. Dan yang kedua, wa yata'assa, bahwasanya dia mengikut, patuh dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga golongan yang mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setakat itu dulu, itulah tajuk berkaitan dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Insya-Allah pada pertemuan atau perkongsian yang akan datang, tajuk Khatimatul Manzumah, iaitu kita akan bicarakan tentang pembahasan berkaitan penutup bagi kitab Jauharatut Tauhid, berdasarkan kata-kata dalam bentuk syair, apa yang terkandung dalam nazam tersebut dikeluarkan dan dihuraikan. InsyaAllah kita akan ketahui melalui perkongsian yang akan datang. Untuk setakat itu, wallahu a'lam, saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.